Assalamualaikum, saya Umi Nazihah. Hari ini saya ingin bentangkan strategi dalaman dan luaran. Okey, untuk analisis ini terdapat dua, iaitu external dan internal, iaitu dalaman dan luaran lah. Untuk analisis dalaman, ia untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam sesuatu organisasi yang ditubuhkan. Untuk analisis dalaman, kita akan menganalisis melalui iaitu analisis SWOT, iaitu 4 pada ini, iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Untuk kekuatan, Gamuda, syarikat Gamuda Berhad adalah syarikat pembinaan sektor pembinaan yang telah ditubuhkan pada tahun 1976, dalam lebih kurang 40 tahun lalu. Di samping itu, dia juga mempunyai kelemahan. Kelemahan tidak cukup kepakaran dalam membuat bahan mentah berbanding pesaing dari segi pembuatan semen. Dan disebabkan dia ada kekuatan dan kelemahan, dan dia juga mempunyai peluang, iaitu Gamuda Berhad telah memikirkan strategi dengan kerajaan, iaitu projek sektor awam seperti Smart, Lebuh Smart dan juga MRT. Jika dia mempunyai peluang, dia juga mempunyai ancaman, iaitu Gamuda terdedah dengan risiko pertukaran asing kerana projek dia orang bukan dekat dalam, juga di luar negara juga. Dan kos MRT yang dijangka meningkat juga memberi ancaman terhadap Gamuda Berhad. BCG Matrix, iaitu Boston Consulting Group, mempunyai 4 pecahan, iaitu bintang, tanda soal, lembu dan anjing. Bintang bermaksud bahawa produk atau unit perniagaan mempunyai bahagian pasaran yang tinggi dalam pertumbuhan industri, iaitu dari segi pembinaan yang dimonopoli oleh Gamuda Group. Tanda soal ialah untung bersih untuk Gamuda Group Sultan kepada 173 juta berbanding 237 juta pada tahun lalu. Jadi mengalami kemerosotan sebanyak 27%. Okey, untuk lembu, ia dalam unit perniagaan yang diletakkan di Kuala Lembu bagi BCG Group Gamuda Berhad ialah Gamuda Infrastruktur Concession. Semasa MCO, jumlah lalu lintas harian ke-44 lebuh raya terjejas teruk dan menurun ketara pada 10% hingga 20%. Anjing ialah barang yang dianggap berpotensi untuk tumbuh tetapi gagal menghasilkan kerana pertumbuhan yang perlahan di pasaran. Untuk framework ataupun rangka kerja untuk VRIO, iaitu Value, Priority, Immutability, Coordination, iaitu nilai, jarang, peniruan dan pertumbuhan. Okey, untuk nilai, lembaga pengarah mempunyai beberapa peran penting untuk dipersetujui, termasuk perancangan strategi kumpulan, pembelanjaan modal terutama di Gamuda Berhad dan isu pentadbiran. Dan dasar eviden laporan keuangan yang diajukan untuk Gamuda Berhad. Okey, jarang terdapat sedikit syarikat yang mempraktikkan pengalaman kaki tangan yang harus mempunyai pengurusan kerja secara berpangkat dan tak efektif. Kemudian peniruan, lembaga dalam fungsi pengawasannya merujuk kepada bidang bertanggungjawab. Walau bagaimanapun, perlu dipastikan bahawa setiap masa lembaga pengarah mengawasi semasa kolektif terhadap jawatan kuasa lembaga. Pertubuhan ialah peranan utama untuk lembaga pengarah adalah melindungi dan meningkatkan nilai pemegang saham jangka masa panjang. Ini menetapkan strategi keseluruhan untuk kumpulan dan mengawasi pengurusan eksekutif. Ini juga memastikan bahawa dasar dan kumpulan takbir urus korporat yang baik dilaksanakan dalam kumpulan untuk Gamuda Berhad. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada doktor.
Saya Muhammad Zaid bin Rosali. Seterusnya akan meneruskan lagi perbincangan bagi kumpulan kami, iaitu kami yang bertajuk adalah Gamuda Berhad. Untuk tajuk saya ni adalah prestasi kewangan, iaitu financial performance, pengkhususan untuk analisis DuPont. Analisis DuPont juga dikenali sebagai identity DuPont ataupun model DuPont, mana dia diasaskan oleh DuPont Corporation untuk menganalisis prestasi asas lah. Analisis DuPont ni adalah alat yang digunakan untuk mengurai komponen-komponen pengembalian equity atau biasa kita panggil return of equity ataupun ROE. Dengan menggunakan analisis DuPont, pelabur serta penganalisis dapat mencari ataupun tahu apa yang mendorong perubahan dalam ROE lah, sama ada dia tinggi ataupun rendah. Selain itu, dia dapat membantu membuat kesimpulan berkenaan dengan keuntungan, penggunaan aset atau hutang yang berubah-ubah dalam ROE. Formula bagi ROE adalah net income atau dibahagi kepada common equity. Okey, seterusnya ini adalah analisis DuPont bagi Gamuda Berhad. Yang kita dapat lihat kajian yang dibuat adalah sepanjang 5 tahun, iaitu bermula pada 2016 hingga tahun 2020 lah. Maklumat ini diperoleh daripada annual report yang diperoleh di dalam laman web Gamuda Berhad. Itu laman web rasmi Gamuda lah. Jika dilihat sini, ini adalah item-item dia. Seperti contoh, net income bagi tahun 2020 adalah 372 juta. Manakala profit before tax ataupun EBT adalah sebanyak 585 juta. Yang membawa tax burden 0.64 lah. Ini adalah dia punya maklumat dia. And then pada akhirnya kita dapat lihat ROE bagi setiap tahun ni adalah seperti berikutlah. Pada tahun 2020 sebanyak 4.15%, 2019 8.27%, 2018 6.61%, 2017 7.66% dan 2016 8.68%. Dapat dilihat sini ROE tertinggi pada tahun kajian adalah pada tahun 2016 lah. Mungkin tahun 2020 ni adalah kita ambil maklumlah pada ketika ni selepas bermulanya COVID-19, itu pandemik COVID-19. So cara kajiannya memang dapat lihatlah banyak syarikat-syarikat mengalami kemerosotan ataupun pengurangan dari segi pendapatan. Okey, seterusnya ini adalah bagi mendapatkan atau memperolehi analisis DuPont. Ini adalah contoh pengiraan bagi ROE ataupun return on equity bagi Gamuda Berhad lah. Jika dari sini ROE sama juga tax burden kita kali dengan interest burden kali dengan operation margin kali dengan asset turnover kali dengan equity multiplier, ataupun ROE sama juga dengan net income dibahagi dengan profit before tax atau EBT kali dengan profit before tax atau EBT bahagi pada operation profit atau EBIT. Seterusnya kali dengan operation profit atau EBT sama juga bagi dengan deviation ataupun hasil. Seterusnya kali dengan review ni bagi dengan total asset, dan seterusnya kali dengan total asset kali bahagi dengan total shareholders equity. Maksudnya kalau dilihat di sini tax burden ni dia sama juga dengan ni lah. Maksudnya interest burden ni pun, maksudnya tax burden ni adalah net income dibahagi dengan profit before tax. Interest burden ni profit before tax dibahagi pada operation profit. Manakala operating margin iaitu
operating profit dibahagi dengan revenue. Begitu juga dengan asset turnover, sama juga dengan itu, untuk mendapatkannya adalah revenue bahagi dengan total asset. Begitu ada data-data yang diperoleh ini adalah diperoleh daripada annual report bagi tahun 2020. Bukan 2020, ini tahun 2016. So yang mendapatkan ROE bagi pada tahun 2016 adalah sebanyak 8.68%. Okey, bagi memudahkan untuk melihat ataupun melihat analisis yang dibuat, berikut disediakan satu gerajah lah untuk memperlihatkan di mana kalau kita ambil contoh untuk bagi analisis bagi tax burden yang berwarna merah ni, pada tahun 2016 0.8, menurun pada 0.75, menurun lagi pada tahun 2018 kepada 2.71 dan ada kenaikan pada tahun 2019 iaitu 0.78, namun turun kembali kepada 0.64. Begitu juga kepada interest burden di warna oranye ni, pada 2016 1.25, ada penurunan, turun, naik dan turun semula pada 1.13%. Begitu juga pada kalau yang EBIT margin ni yang berwarna kuning, dia agak statik, naik, ada penurunan tapi penurunan secara penurunan lah maksudnya daripada operating punya margin ni. So untuk asset turnover ni pula ada kenaikan pada tahun 2016, 17, 18 mula kenaikan, tapi bermula 2019 ada penurunan hingga tahun 2020. Begitu juga dengan equity multiplier 1.96 pada tahun 2016, ada kenaikan 1.99, kenaikan lagi 2.08, turun sedikit pada tahun 2019 2.03, namun naik sedikit semula pada 2.07. Okey, bagi menganalisis dalam analisis DuPont ini, terdapat 5 perkara yang perlu dilihat seperti di gambar raja tadi, iaitu antaranya tax burden, interest burden, EBIT margin, asset turnover dan equity multiplier. Manakala bagi rumusan bagi beban cukai ataupun tax burden, iaitu cara asasnya beban cukai adalah bahagian keuntungan yang dikekalkan setelah membayar cukai, yang mana pendapatan bersih dibahagi dengan EBT. Maksudnya adalah EBT dibahagi dengan EBIT lah. Kalau kita lihat tadi ada trend penurunan dari cukai pada tahun 2016 sehingga 2018, namun 2019 ada kenaikan, tapi pada tahun 2020 penurunan semula. Cara kajiannya ini berpunca adalah terdapat penurunan pendapatan bersih, di mana kalau bila penurunan pendapatan bersih, bayar cukai itu pun adalah lebih sedikit lah. Ini kalau kita dilihat pada tahun 2020 berlakunya memang penurunan keuntungan syarikat yang memang agak drastik lah. Okey, seterusnya adalah interest burden ataupun beban faedah. Beban faedah ni menunjukkan bagaimana faedah itu mempengaruhi keuntungan lah. Sekiranya syarikat tidak mempunyai hutang sebanyak adalah 1, beban faedah ni dipengaruhi oleh EBT dan EBIT. Okey, ini disebabkan beban faedah menunjukkan bagaimana
pembayaran lah. Maksudnya apabila lagi banyak kita membayar ataupun meminjam dan lagi banyak pembayaran faedah kita kena pulangkan lah. Cara kajiannya keseluruhannya, Gamuda Berhad berjaya menyelesaikan pinjaman dengan cekap lah. Okey, yang seterusnya adalah margin operasi atau EBIT margin, di mana margin pendapatan operasi adalah pendapatan operasi per dolar penjualan, yang mana sama dengan EBIT dibahagi dengan jualan lah. Kalau kita tengok tadi pada rajah tadi, mana margin operasi yang tertinggi adalah pada tahun 2016 iaitu sebanyak 0.15, dan seterusnya dia menurun cara statistik lah. Ini adalah disebabkan walaupun terdapat keuntungan dalam operasi pada tahun sebelumnya kerana keadaan ekonomi yang semakin buruk yang dipengaruhi keuntungan syarikat, tapi kos operasi perlu dibiayai untuk memastikan syarikat dapat bertahan dalam ekonomi ini. Namun cara keseluruhannya, Gamuda Berhad mempunyai margin operasi yang lebih baik berbanding pesaing-pesaing yang lain. Okey, yang keempat adalah asset turnover ataupun perolehan aset. Nisbah perolehan aset mengukur seberapa cekap syarikat untuk menggunakan asetnya untuk menjana pendapatan. Itu di mana semakin besar komponen itu, perniagaan semakin produktif. Sepatutnya macam itulah. Walaupun bagaimanapun bergantung pada industri di mana syarikat beroperasi. Margin keuntungan bersih dan jumlah perolehan aset cenderung saling bertukar antara satu sama lain. Ini disebabkan kerana peningkatan ketara dalam jumlah aset sejak itu pada tahun 2019, di mana pelunasan penghutang sewa kewangan yang digabungkan. Nisbah perolehan aset menurun, dia akan menunjukkan syarikat kurang cekap kerana penjualan menurun sementara jumlah aset kekal dalam jumlah yang sama. Secara keseluruhannya, Gamuda Berhad harus menggunakan aset mereka untuk menjana lebih banyak pendapatan, terutama dalam pandemik COVID-19 yang masih lagi berlaku ketika ini. Okey, yang terakhir dan yang kelima iaitu dalam analisis DuPont ini adalah equity multiplier ataupun pengganda equity. Dia juga dikenali sebagai risk kewangan. Iaitu analisis tidak langsung mengenai penggunaan hutang syarikat untuk membiayai asetnya. Lebih berisiko apabila lebih banyak memanfaatkan syarikat. Ini bermaksud sekiranya syarikat meminjam lebih banyak untuk membeli aset, nisbahnya akan terus meningkat. Namun dengan menggunakan terlalu banyak hutang untuk meningkatkan nisbah leverage kewangan, ini juga akan meningkatkan ROE. Namun ini akan menimbulkan risiko yang tidak seimbang lah. Ini disebabkan cara keseluruhannya terdapat equity multiplier yang lebih tinggi pada tahun 2018, menunjukkan Gamuda Berhad menggunakan equity yang lebih rendah dan lebih banyak hutang untuk membayar aset tersebut. Jika dilihat pada laporan tahunan itu annual report, kerugian penjualan splash dan penurunan penghutang perdagangan Gamuda Water pada tahun itu dan penurunan aset IBS mengakibatkan kehilangan aset Gamuda Berhad dan menyumbang kepada pengurangan keuntungan secara drastik. Itulah antara pelaburan yang berisiko lah pada. Okey, secara kesimpulannya, analisis DuPont bagi Gamuda Berhad dapat dilihat model analisis asas DuPont membolehkan pelabur menentukan aktiviti kewangan apa yang paling menyumbang kepada perubahan ROE Gamuda Berhad. Hasil kajian menunjukkan bahawa perubahan ROE Gamuda Berhad disebabkan oleh margin keuntungan dan pengganda equity bersih. Lebih-lebih lagi menurut versi 5 langkah,
Kita tahu bahawa perubahan margin untung bersih disebabkan oleh beban faedah dan margin operasi dan bukannya beban cukai. Secara keseluruhannya, ROE dalam 5 tahun ini menunjukkan sedikit penurunan tetapi tidak ada tanda amaran utama. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahawa syarikat Gamuda Berhad tidak mengalami masalah perniagaan yang sebenarnya lah. Boleh dikatakan masih lagi stabil, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nurul Husni bin Ghazali akan bercakap mengenai analisis keuangan. Analisis keuangan terbahagi kepada 5, iaitu pertama nisbah keuntungan, nisbah kecairan, gearing, nisbah pelaburan dan nisbah kecekapan. Nisbah keuntungan. Nisbah keuntungan adalah metrik keuangan digunakan untuk menilai kemampuan perniagaan untuk menjana pendapatan. Rumusnya beratus untung operasi samaan keuntungan operasi bahagi hasil operasi kali 100. Jadi kita akan dapat peratusan. Pada slide kita akan nampak return on equity, ROE, yang digunakan untuk mengukur kemampuan syarikat untuk memperoleh pulangan equity saham. Kejatuhan peratusan pada 2018 terjadi apabila keuntungan dicatat Gamuda adalah rendah. Nisbah kecairan adalah kelas metrik kewangan yang digunakan untuk menganalisis kemampuan syarikat untuk melunaskan kedua-dua liability semasa ketika tempoh jatuh dan juga liability jangka panjang mereka apabila berjalan lancar. Nisbah semasa sama dengan aset semasa bahagi liability semasa, manakala nisbah pantas adalah aset semasa tolak inventory bahagi liability semasa. Nisbah semasa untuk tahun 2020 bagi Gamuda adalah 2.3 kali. Bagi tahun 2019, 1.8 kali. Bagi nisbah pantas untuk tahun 2020 mencatatkan 2.26 kali. Dan pada tahun 2019 adalah 1.76 kali. Seterusnya adalah gearing. Nisbah gearing menunjukkan yang mana yang memerlukan struktur modal syarikat. Gearing adalah konsep penting dalam struktur modal syarikat dan dapat diterapkan pada harga saham dan pendapatan sesaham syarikat. Selagi peratusan gearing tinggi, ia menghasilkan minat yang lebih tinggi dan setanding dengan modal syarikat. Gearing sama dengan hutang yang dibayar bahagi saham per saham tambah hutang yang dikenakan faedah. Bagi Gamuda, pada tahun 2020, gearingnya mencatatkan 33.5%. Bagi 2019 adalah 30%. Nisbah pelaburan adalah nisbah yang digunakan untuk menilai prestasi saham syarikat. Yang pertama, dividen sesaham adalah jumlah dividen yang diumumkan yang dikeluarkan oleh syarikat untuk setiap saham biasa yang masih ada. Kedua, nisbah pendapatan sesaham, mengukur pendapatan yang dibuat syarikat bagi setiap saham yang diterbitkan. Rumusnya pendapatan sesaham sama dengan pendapatan bersih tolak saham pilihan bahagi saham tertunggak. Ketiga, nisbah pendapatan harga yang mengukur sama ada syarikat itu murah atau mahal. Ia dikira dengan membahagikan harga saham syarikat dengan pendapatan sesahamnya, iaitu keuntungan selepas cukai dibahagi dengan jumlah saham yang diterbitkan. Ia ditunjukkan pada graf iaitu earning per share pada slide. Akhirnya nisbah kecekapan. Nisbah kecekapan digunakan sebagai metrik keuangan untuk mengukur seberapa cekap aset dapat menjana pendapatan. Yang pertama, tempoh perolehan stok purata. Yang kedua, tempoh penyelesaian purata bagi penghutang. Dan ketiga, tempoh penyelesaian purata bagi pemiutang. Ketiga-tiga ini ditunjukkan pada graf seperti pada slide.